Assalamualaikum guys. Apa khabar? Selamat datang ke channel BMX Zo. Okey. Ringkasnya tadi saya mendapat satu WhatsApp message dari apa ni? Tukang cat. Tukang cat. Katanya frame dah siap cat. Okey, jom kita pergi ambil. Okey, ni dia guys. Dah siap dah. Nanti balik rumah nanti baru kita review. Kita tengok betul-betul. Okay guys, sekarang kita dah sampai dekat rumah. Kita dah relax dulu. Dan inilah dia frame yang telah pun disiap. Dah siap sembuh cat. Okay, jadi saya hantar untuk spray sembuh cat dekat kedai spray kereta. Pada awalnya berada tu, tukang cat tu dia tak tahu. Dia kata saya bukan tak nak ambil bang, tak tahu nak letak harga berapa. Saya pun katalah harga anak-anak je lah, biasakan anak-anak. So dia kata tolak campur darab bahagi cat saya beli sendiri menggunakan apa, color code asal iaitu RAL5005 Signal Blue. Yang tu glossy black. Glossy black tu dia kata dia ada, tak apalah, black tu kita halal je lah. Sebab black ni lebih kurang warna apa, lebih kurang warna kursi ni je punya kan. Dia glossy black jadi apa, hitam yang berkilat. So saya tak beli yang tu, dia kata dia ada. Tolak campur darab bagi dia kata 130 sekali dengan clear semua. Okey, so saya dah cuci-cuci sikit. Ni dah sebenarnya dah tu 3 hari dah ni sebenarnya frame ni siap, jadi saya biarkan. Sebab lepas ni saya nak tampal stiker. Dalam ni ada stiker. Nak tampal stiker, jadi tu dia tampal stiker OSBMX. Ini kawan saya tempah ni, Veron tempah ni. Veron tempah, dia tolong tempahkan. Okey. Cuma untuk stiker fork ni kurang satu. Sebabnya saya dah tampal dekat saya punya benda yang tu. Jadi saya dah call Veron minta adjust keping. Veron kata okey, kau bagi je lah aku RM5. So untuk fork tu biar dulu. Okey. Jom kita review sikit-sikit. Kita tengok sikit-sikit hasil kualiti dia. Okey, baik. Secara keseluruhannya kita tengok pada pandangan mata kasar memang berkilat cantik. Nampaklah baru dia tu kan. Cantik, berkilat. Yalah, menggunakan spray gun. Kedai cat kereta pula tu mestilah okey dia buat. Warna dia warna asal ikut color code yang macam saya beritahu tadi. Cuma dia nampak gelap sikit berbanding dengan yang benda saya tu. Mungkin sebab benda tu warna dia dah makan date hari, makan date tahun. Dah 30 tahun pun umur dia, jadi mungkin dia dah pudar-pudar sikit. Yang ni baru, ataupun mungkin lah dia ada lari sikit, tapi tu biasalah. Okey, saya tak kisahlah sangat tu. Janji apa, adalah dekat-dekat sikit color dia tu kan, ikut color code asal. Okey, macam saya beritahu, frame asal memang perfect. Memang perfect, kecuali dekat bahagian sini. You guys boleh tengok. Okey, nampak tak dia menggutu dekat sini. Dekat sini dia menggutu dengan yang atas ni. So yang atas ni kat mana? Tadi saya nampak adalah dia menggutu sikit kat sini. Ini sebab yang dalam video sebelum ni saya tunjuk ni kesan karat. So karat dia ni, yang atas ni tak apalah, sebab kita boleh cover dengan pad set nanti. Yang bawah ni mungkin nampak cacat sikit, tapi brother tu cakap ni kalau nak buat ni kena potong. Dia tak boleh ni gosok sebab karat dia dah makan dalam. So kalau dia gosok pun apa ni, makan masa yang lama lah. Jadi dia gosok, nak gosok tu. Kalau nak cantik sekali ni dia buang ni. Adalah benda istilah-istilah dia. Tapi ni memang dia kata ni karat dah makan dalam sebab dia dah makan body. Karat tu dah makan body. So dia buat berdasarkan bajet kita. Maksudnya saya bayar 130, itulah yang saya dapat. Faham? Kalau saya nak beria buat ni, dia kata makan masa yang lama. So dia pun memandangkan dia kedai cat kereta, bukan cat basikal. Jadi dia kata keutamaan dia adalah kepada kereta. Kalau nak buat basikal ni dia rasa mungkin not worth it lah. Tak berbaloi. Bukan sebab apa, bukan dia tak menghargai customer tu, tak. Maksud dia bukan dalam bidang dia lah. Saya pun faham lah. Saya kata pun apalah nak sangat kan, setakat sikit-sikit ni. Barang pun ni bukan yang barang yang baru. Ini pun barang dah lama. So kalau ada benda yang seumpama begini, jadi kita akan faham bahawa ini adalah sebuah benda yang sememang-memangnya benda asal tahun 80-an. Faham tak? Maksudnya bukan frame yang boleh kita buat semula. Itulah dia.
Okay, so tu dia. Okay, fork pula. Aduh, okay, fork elok-elok, hati-hati. Fork memang solid lagi. Fork dia pun memang solid lagi. Berat, cantik. Okay lah, saya puas hati lah. Pejam mata je lah yang ni, RM130. Ini hasil dia. So what do you expect, guys? Kalau kita bayar lebih, kita dapat hasil lebih. Tapi untuk RM130 dengan sedikit cacat di sini, bukan ini memang kerosakan ataupun defect pada body asal. So what do you expect? So kita kena bersyukur. Terima kasih, alhamdulillah, siap dalam masa 3 hari. Itu dia. Cuma brother tu dia cakap lah, dia kenal juga. Dia kata, bang, bukan ke kalau ada tulis R kat sini rare ke? Saya kata ya, quite rare jugalah. Tapi benda tu still lagi boleh dapat, except for kalau dia tulis kat sini Akisu. Okay, so saya nak dapat stiker. Okay, jadi ini masking tape yang saya tampal dekat frame asal ni, frame benar UK. Jadi ini adalah saya punya kaedah lah. This is my method to get the accurate, not so accurate, at least at least it's kinda close enough to get the right measurement between this decal antara ni, dia punya jarak dia macam mana. So from here, okay, I will take it off, and then I will transfer it into this frame. Okay, saya akan letakkan kat sini. So from there, I will know the exact, or at least the distance between head tube dia ni dengan dia punya jarak stiker dia tu. Alright, let's go. Alright guys, looking good so far. So far looking good. So a few more to go. Right, let's finish it. Alhamdulillah. Okay, barulah nampak macam frame bener kan. Bila dah tanpa stiker ni, automatic dia punya aura dia tu, kebenaran dia tu, kebenaran terserlah. Terus nampak really benar dia tu. Guys, sebab itulah saya kata biru ni lain lah warna dia, berbanding merah bagi saya lah. Kan. Okay, fork saya belum pasang lagi stiker, tapi ini saya tengok lah. So this is it. When you apply the stickers, it will automatically brings the life of the benda. Boy, speaking cuma saya struggle sikit nak pasang kat ni lah, sebab tak tahu dia punya accuracy dia punya sudut yang tepat dia, garisan tengah dia tu problem. So ada lebihan stiker, yang ni saya tak pasang lah, sebab saya google pun kebanyakannya semua stiker yang ni kan. Okay, tak apa, that's okay. Cuma kalau for your information guys, saya sebenarnya tempah stiker ni, itulah macam saya kata dulu, kononnya nak restore yang tu. Tapi sayanglah dah stiker original kan, survivor punya condition. So saya simpan je stiker ni in case lah in the future ke ada apa-apa ke. So the future is now. Itu dia. Benda yang saya jangkakan mungkin akan datang, saya ada plan lain ke apa benda in the future is now. Sebab apa? Inilah dia future-nya. Okay, so yang ni tadi saya tampal ikut saya tak ikut size lah, sebab saya tak boleh nak ukur dekat sini, sebab pad set untuk tube tengah, tube atas tu dia dah dia punya butang dia tu dah karat. So kalau saya cabut pad set tu memang akan rosak terus. So saya just buat anggaran je, saya ambil yang size yang ni, saya transfer ke sini. So this is just my lucky guess lah. Alright, okay. Okay, kita go. Malah agak sangat takut tercalak. Okay, at this part kan, kat sini dia punya head badge dia, emblem dia, logo dia. So the problem is saya dah jumpa replacement. Nanti saya tunjuklah bila barang tu sampai. So nanti yang ni saya nak figure out macam mana nak tampal. So saya beli kat Shopee RM42. Nanti saya akan tunjuk dia punya gambar dia bila dah sampai nanti. Maybe in the next video lah, ataupun maybe esok ke, bila saya dah barang tu dah sampai. So nak tak nak saya terpaksa beli jugalah, nak letak logo yang baru, walaupun nampak tak yelah, nantilah cerita. Okay, alright, kita pasang lagi satu lah fork ni, takut hilang pula stiker, sementara kita tunggu Veron untuk bagi lagi sebelah. Alright, let's go. Okay,
Tanpa stiker dah siap. Tinggal satu je sebelah sana punya. Okay. Oh, alright. Ni lupa nak tunjuk tadi. Ni dia tu nombor siri dia. Kalau yang Malaysia punya spek, nombor siri dia dekat Echo ni sini. Okay, BMX 7680. Okay, 7680. Alright. Kalau saya macam saya punya body yang frame Nottingham tu, dia punya nombor siri dia dekat sini. Okay guys, setelah ni sebenarnya video yang ini dirakam setelah beberapa hari. Klip ini dirakam setelah beberapa hari. Saya pasang stiker ataupun saya tampal stiker itulah. Jadi ada beberapa waktu ketikanya kadang saya tak sempat nak record, sibuk, busy lah, dan sebagainya lah. Okay, tapi saya nak share jugalah dia punya progress dia, sebab ada juga yang DM saya, WhatsApp saya, dapat nombor pada mana tu saya tak tahulah, tak sabar nak tunggu part 3, tak sabar nak tunggu siap dan sebagainya. Cuma saya tak buat video apa ni, setup ataupun build up. Ada ya build up tu, so because I don't have times, and the much more important thing is because I don't enough tools. Saya tak ada kelengkapan yang sesuai, dan I don't have that such as skills, expertise. Betul tak ayat tu? Okay. Dalam nak memasang BB ni dan juga headset ni, saya akui saya memang tak pandai. Bukan tak pandai, saya tak confident benda tu akan jadi. Jadi saya lebih suka mengupah orang. Dalam kes ni saya upah kedai basikal yang saya pergi itulah. Yang dalam first video tu yang saya singgah tu, itu je lah kedai yang hampir rumah saya yang willing ataupun boleh pasang dan mengambil upah yang murah. So untuk first hari tu saya pasang mula-mula BB lah. Saya pasang BB ni. Saya pasang BB ni dulu. Saya pun tak pastilah sama ada betul atau tak dia punya pemasangan ni. Kalau tengok pada cara dia tak guna alat. Macam kalau tengok video-video pasang BB yang lain, khususnya Mak Saleh punya video, okay, cara dia nak pasang bottom bracket ni, dia orang ada alat. Dia ada macam apa, kapit tu kan, guna skru pulas-pulas. Okay. Cuma kalau tengok pada style kedai tu, kedai basikal tu memang guna old school punya style lah. Ketuk pakai hammer je, alas dengan kain, tak bagi dia calar. Okay, that one saya buat. Okay, RM5 je dia ambil upah pasang. Kan. Oh, saya ada cerita ke pasal ni. Ni saya dah ambil pada Pak Uncle tu yang buat chrome tu. Tengoklah hasil dia. Tengoklah hasil dia. Chrome. Saya hantar chrome tu. Saya tak ingat saya ada cerita ke belum. Yelah, sebab lama dah jarak video tu. Saya malas pula nak balik nak check footage yang lama. Tapi inilah hasil dia. Uncle tu chrome. Cantik kan? Kita masuk yang ni. Kalau you all check it out video sebelum ni, memang berkarat ni. Okay, saya malah nak beli basikal sebenarnya. Ni saya tunjuk je macam ni. Cantik kan? Okay. Yang ni pula saya tak hantar chrome, tapi saya polish ni. Sekejap lagi saya tunjuk. Saya guna polish DIY yang murah je. RM2 sebotol ke RM4, saya tak ingat dah. Polish dia ni, kalau saya polish betul-betul, kalau saya ada kerajinan, okay, memang dia akan berkilat. Saya dah buang karat dia saya buang sendiri, guna yang macam saya cerita itulah. Guna apa, brus besi tu, guna WD-40, saya guna brus besi tu, saya buang-buang karat dia. Guna polish tu, saya polish sendiri je. Nanti saya tunjuk botol dia. Okay. Okay, ni pula seterusnya. Okay, kenapa saya pasang BB tapi saya tak pasang ni dia punya headset dia sekali waktu tu? Sebab apa? Okay, macam saya ceritalah. Okay, kenapa headset ni saya tak pasang sekali dengan BB dia? Okay, sebabnya ni, tengok ni. Sebab kan sebelum ni saya cerita ada galat sikit yang dia punya head bash ni, saya lupa nak beritahu kat kedai tu untuk cabut, untuk tutup dengan masking tape. Jadi end up kedai blasting tu, sun blasting tu, dia dah blast sekali, habis hilang dia punya warna dia. Okay, jadi saya cari replacement dia memang payah sangat jumpa, dan kalau kat Shopee pun harga dia dah sakeping ni pun dah pergi kat RM100. Jadi kalau nak shipping ke Malaysia tu bukan tak berbaloi, tapi barang kecil, jadi risiko dia teramat-amat tinggi.
Kan dia boleh hilang ke, boleh penyek dan sebagainya. End up dah sampai-sampai ke Malaysia nanti penyek ataupun dah terkelipat ke, terpeleak ke, tak tahulah. Jadi saya beli kat Shopee je ni dengan harga RM42. So dia bukan, kalau tengok betul-betul ni, dia bukan warna gold belakang ni dia warna silver, dan material dia sangat-sangat nipis. Okay, material dia sangat nipis, macam zinc gitu, nipis biasa je, aluminium biasa je. Tapi yang pentingnya dia jual sekali dengan apa tahu, dengan sekali apa ni, dia punya paku rivet dia ni. Okey, paku rivet ni saya tak tahu macam mana nak pasang. Tapi bila saya tengok cara dia senang je, sebab paku rivet dia ni macam lembut lah besi dia. So just jolok je, kemudian kat dalam ni head tube dia ni kita tarik je supaya dia tak belaga dengan fork punya apa batang kat dalam ni. Itu yang diajar oleh kedai basikal tu lah. Cuma galatnya for the first time saya ketuk yang atas ni kan, yang atas ni jangan nampak tu hancur sebab besi ni dia terlalu lembut. Jadi bila saya ketuk dengan hammer besi, hammer yang guna untuk ketuk paku tu dia jadi penyek. Sudah. Jadi saya alter balik, saya urut balik supaya dia menjadi jadi dalam bentuk fizikal asal dia tu. And akhirnya dia tak lekat sangat ni sebab ujung dia tu dalam dia halus sangat ni, terlampau orang kata pendek. Jadi tak cukup untuk pegang. Tapi tak apalah, sebab dua yang atas ni dia dah support. Okay, saya tak kisah dia tak ori, sebab saya dah ada yang ori. Yang ori saya tu UK spec lagi. Okay, so this is nice for me. Ini dah kira cantik. So that's why bila saya dah pasang benda ni, saya dah order Shopee, dah sampai kat Shopee, barulah saya hantar balik dekat uncle kedai basikal tu untuk pasang dia punya headset dia. Tapi problem dia, kalau you tengok dekat headset ni, kalau you guys tengok, dia macam tak rapat. See, nampak dia punya bearing dia. So saya tak tahu problem dia apa kesilapan dekat situ. Saya kena rujuk yang pakar dulu. Okay, so bagi saya headset dengan BB tu, bottom bracket tu, masih lagi kena ada rujukan pakar. Tengok sebab dia betul lah tetap dipasang. Sebab ini mungkin yalah setting dia lama, budak pekerja dia tak pandai pasang ke, ataupun mungkin adalah something yang tak kena, tak rapat. Sebab before saya rasa mesti rapat ni. Ni pun macam tak rapat ni. Tak rapat sangat lah. So maksudnya perlukan apa? Kena rapat lah. Takut masuk pasir ke dan sebagainya. Tapi nanti kita check it out lah. Okay guys, so far itu setakat ni progress yang boleh saya kongsikan lah. Sebenarnya saya nak record video ni banyak lagi, tapi lately mungkin ya sebab saya punya telefon ni dah lama. Jadi bila saya record video yang panjang sikit, dia akan jadi hujung tu dia ada problem, dia macam lag. Itu belum masuk edit lagi tu. Jadi lag dia tersangkut. Jadi mungkin lah sama ada memori phone ni dah berat ke. Yalah telefon ni umur dia dah 5-6 tahun dah rasa kan. Saya rekod je guna phone biasa je. Jadi saya terpaksa pendek-pendekkan dia. Okey, tak apa. Kita tengok next progress untuk my second burner.